Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam PDPC bersama Ustaz Mi. Pada kali ini Ustaz Mi akan berkongsi dengan semua pelajar tingkatan 1 berkaitan dengan sebuah tajuk di dalam bidang sirah, pelajaran yang ke-26. Nak tahu apakah tajuknya? Jom kita zas. خالق هامة الكفر. ألا يوجد رجل بينكم يا محمد؟ لقد كان لي رأي بثباتكم وإيمانكم أكثر من هؤلاء. يا محمد، يقال إنك جئت مع نساء المدينة لملاقاتنا. ترى هل يوجد بينكم رجل يا محمد؟ ما الذي حل بجحيمكم وجنتكم هذه؟ هل يوجد بينكم من يستطيع إسكات صوت هذا الكافر؟ أيوجد بينكم من يستطيع أن يسكت صوت هذا الكافر؟ هذا كلام رسول الله. Teriakan takbir Ali menutup kemenangan perang yang sempat membuat gentar kaum muslimin. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi kita akan sambung lagi tajuk bagi pelajaran yang ke-26 ini, iaitu berkaitan dengan Khalifah Ar-Rashidin. Pada Khalifah yang keempat, iaitu tajuknya ialah keunggulan perjuangan Khulafa Ar-Rashidin, Khalifah keempat Sayyidina Ali bin Abu Talib. Okey, kita tengok dahulu objektif pembelajaran kita. Yang pertama, menyatakan riwayat hidup Khulafa Ar-Rashidin, Khalifah yang keempat Sayyidina Ali bin Abu Talib. Yang kedua, menerangkan sifat-sifat utama Sayyidina Ali bin Abu Talib. Yang ketiga, menjelaskan sumbangan Sayyidina Ali bin Abu Talib dalam menegakkan dakwah Islam. Yang keempat, menghuraikan pengajaran daripada perjuangan Sayyidina Ali bin Abu Talib. Okey, kita tengok yang pertama, riwayat hidup Sayyidina Ali bin Abu Talib. Nama beliau yang sebenar Ali bin Abu Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau dilahirkan ataupun tempat lahirnya di Mekah. Tahun lahirnya tahun 599 Masihi. Keturunan Bani Hashim Quraisy. Nama ibu beliau ialah Fatimah binti As'ad. Gelaran ialah Abu Turab, bermaksud bapa si tanah. Ini gelaran yang paling disukai oleh Sayyidina Ali bin Abu Talib. Satu hari pernah terjadi, berlakulah masalah di dalam rumah tangga Abu Talib. Adalah salah selisih faham dengan Fatimah. Kemudian Abu Talib pun keluar. Bila keluar, Rasulullah suruh cari Abu Talib ni. Abu Talib pula dah. Pernah berlaku perselisihan yang berlaku di antara Sayyidina Ali ni dengan isterinya Fatimah. Kemudian Ali keluar daripada rumah kerana marahkan Fatimah, mungkin terasa hati tak nak bergaduh. Keluar daripada rumah. Kemudian Rasulullah SAW tahu keadaan ini. Lalu Rasulullah pergi jumpa dengan orang dan tanya, kat mana Ali ni? Lalu ramai yang bagi tahu kata Ali ada dekat masjid. Rasulullah pun datang ke masjid dan ketika itu dia nampak Sayyidina Ali ataupun Ali ni bin Abu Talib ini sedang duduk. Dan dalam keadaan duduk dan selendangnya jatuh ke tanah. Lalu Nabi mengatakan, "Qum ya Aba Turab." Bangunlah wahai
Abu Turab. Daripada situlah gelaran yang paling disukai oleh Ali, dan Rasulullah selalu memanggil Sayyidina Ali dengan Abu Turab. Okey, itu gelaran bagi Sayyidina Ali. Ada gelaran lain, karamallahu wajhah, itu juga gelaran bagi Sayyidina Ali. Tetapi dalam buku teks ini dia beri gelaran kepada Sayyidina Ali Abu Turab. Okay. Kemudian sewaktu kecil beliau diambil sebagai anak angkat oleh Rasulullah SAW, dan untuk pengetahuan semua, Sayyidina Ali juga adalah sepupu Rasulullah SAW. Beliau berkahwin dengan anak kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, iaitu Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW. Dan Sayyidina Ali syahid kerana ditikam oleh Abdul Rahman bin Muljam pada malam 17 Ramadan tahun 40 Hijrah. Okey. Ini adalah riwayat hidup Sayyidina Ali bin Abu Talib. Untuk pengetahuan semua juga, Sayyidina Ali bin Abu Talib juga sebagaimana Sayyidina Uthman bin Affan, di antara 10 orang yang dijamin oleh Allah, oleh Nabi Muhammad SAW sebagai ahli syurga. Dan untuk pengetahuan semua juga, Sayyidina Ali juga tergolong di kalangan golongan yang mula-mula memeluk agama Islam. Selepas Khadijah, isteri Nabi, yang kedua Sayyidina Abu Bakar, dalam riwayat yang sahih, mula Khadijah, kemudian Sayyidina Abu Bakar, yang ketiga Sayyidina Ali. Jadi dia tergolong di kalangan as-sabiqunal awwalun. Itu Sayyidina Ali. Okey, sekarang kita tengok sifat-sifat pribadi Sayyidina Ali bin Abu Talib yang kita boleh jadikan sebagai motivasi di dalam hidup kita, dan kita boleh gunakan ia sebagai inspirasi di dalam hidup kita. Yang pertama, beliau merupakan panglima perang yang berani dan gagah perkasa. Contohnya, dalam perang Khandaq, ini pernah berlaku. Di dalam perang Khandaq, beliau telah berlawan satu lawan satu dengan pahlawan Quraisy. Bila nak berperang, orang kafir bagi tahu kepada orang Islam, siapa di kalangan kamu yang paling hebat, dan kami akan hantarkan orang kami yang paling hebat. Jadi orang Quraisy, dia hantar pahlawan dia yang paling hebat bernama Amru bin Wid al-Amiri. Dan Rasulullah SAW beritahu kepada orang Islam, siapa di kalangan kamu yang nak lawan dengan Amru bin Wid al-Amiri ni? Siapa nak? Last sekali siapa yang keluar? Sayyidina Ali bin Abu Talib. Itu yang hebat. Lalu berlakulah perlawanan satu lawan satu, yang akhirnya Sayyidina Ali mampu dan berjaya menewaskan Amru bin Wid al-Amiri dengan dahsyatnya lah. Kata nak hebatnya Ali ni, dia sampai macam tu sekali. Okey, yang kedua, dia pandai berpidato, handal bermain pedang, memanah dan menunggang kuda. Ini di sifat-sifat Sayyidina Ali. Memang dia hebat dalam bidang ni. Pandai menulis dan membaca sehingga beliau dilantik menjadi salah seorang penulis wahyu. Bukan sahaja gagah di medan peperangan, beliau juga pandai dalam bidang ilmu. Allahu Akbar. Gagah, hebat dalam peperangan, tetapi juga hebat di dalam bidang ilmu. Sehingga beliau dilantik menjadi seorang penulis wahyu. Kemudian, beliau sangat pintar dan mahir dalam bidang faraid, Al-Quran, hukum-hukum syarak, bahasa dan sastra, dan kuat daya ingatan sehingga mampu menghafaz seluruh Al-Quran. Ini adalah kebolehan Sayyidina Ali bin Abu Talib. Okey, sekarang kita tengok seterusnya. Yang ketiga, sumbangan Sayyidina Ali bin Abu Talib. Dia menyambung apa yang dibuat oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Okey, yang pertama, dari sudut sosial, berusaha mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara. Dia rentetan daripada apa yang berlaku kepada Sayyidina Uthman bin Affan yang telah dibunuh oleh pemberontak, dan fitnah itu terus berjalan dan menular. Jadi Sayyidina Ali ni dia nak stabilkan balik, dan ada kelompok yang nak keadilan ke atas kematian Sayyidina Uthman dan mempertikaikan tentang pemerintahan Sayyidina Ali. Ni jadi Ali sedaya upaya mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara. Yang kedua,
dalam bidang ketenteraan beliau meneruskan lagi dengan ketenteraan yang berlaku pada Saidina Osman, iaitu membina markas tentera di Parsi dan di sempadan Syria. Dan yang ketiga, dari sudut agama, dia meneruskan kutipan jizyah. Okey, cukai. Sekarang kita nak tengok pula tentang latihan pengukuhan. Okey, lepas kita belajar tentang Saidina Ali bin Abu Talib, kita kukuhkan lagi tetap dengan latihan yang Ustaz bagi. Jadi Ustaz mohon kepada semua pelajar-pelajar Ustaz, tolong salin semula soalan dan jawapan yang Ustaz bakal berikan nanti di dalam buku nota. Selepas salin semua nota yang Ustaz bagi sebelum ni, selepas tu salin pula latihan pengukuhan ini. Okey, jadi kita cuba jawab satu persatu. Yang pertama, isi tempat kosong di bawah mengenai riwayat hidup Saidina Ali bin Abu Talib. Boleh? Okey, kita mula. Yang pertama, keturunan. Keturunan apa? Okey, pandai. Keturunan Bani Hashim Quraisy. Alhamdulillah. Dua, apakah gelaran dia? Yang tadi tu Ustaz cerita tu, yang dalam buku teks tadi, dalam nota tadi. Apa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Bukan. Pandai. Abu Turab. Pandai. Abu Turab. Yang ketiga, tempat lahir. Di mana dia lahir? Pandai. Di Mekah. Okey, di Mekah. Okey, sekarang yang kedua, tandakan right pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah mengenai tokoh Saidina Ali bin Abu Talib. Okey, yang pertama, beliau adalah sepupu Rasulullah SAW. Betul ke salah? Salah. Betul. Dia sepupu Rasulullah SAW. Okey, yang kedua, memukul Abu Jahal yang menghina Rasulullah SAW. Siapa ni? Ada tak Ustaz cerita tadi? Tak ada kan? Jadi salah. Pandai. Salah. Yang memukul Abu Jahal ni Hamzah, dengan busur panah dia. Kan dia cerita tu kan? Okey, yang ketiga, dilantik menjadi hakim di Yaman oleh Rasulullah SAW. Ya, ini tambahan. Ustaz tak cerita tadi. Okey, Ustaz terlupa nak cerita. Ini tambahan lah. Beliau juga dilantik menjadi hakim di Yaman oleh Rasulullah SAW. Okey. Seterusnya, ini adalah soalan kebat. Macam biasalah, Ustaz nak bagi kita semakin pandai, semakin membiasakan diri dengan soalan kebat. Soalan kebat ni 4 markah, rugi kalau tak jawab. Okey. Saidina Ali bin Abu Talib merupakan cendekiawan ulung yang banyak memberi sumbangan kepada perkembangan dakwah Islamiah. Okey, sebagai seorang pelajar, bagaimanakah anda, tengok ayat tu, bagaimanakah, bila bagaimana, jadi dia nak apa tu? Dia nak cara. Ingat kalau bagaimana, dia nak cara. Okey, bagaimanakah anda mencontohi sifat-sifat mulia Saidina Ali bin Abu Talib untuk menjadi pelajar yang cemerlang? Dalam erti kata lain, bila dia minta bagaimana cara, jadi bagaimanakah cara anda mencontohi sifat-sifat mulia Saidina Ali bin Abu Talib untuk menjadi pelajar yang cemerlang? Ustaz minta letakkan tempat kosong ni supaya kita biasakan diri kita tentang kata hubung ataupun ayat yang kita boleh jadikan untuk menghubungkan antara isi, huraian lengkap dan juga kesimpulan. Sebab macam biasa, kebat dia ada 4. Isi, huraian lengkap dan kesimpulan. Okey, Ustaz letakkan ini antara contoh ataupun jawapan cadangan. Okey, jadi jawapan dia bila minta cara, jadi caranya ialah saya akan berusaha bersungguh-sungguh untuk menimba ilmu. Okey, jadi kata hubung dia, okey, dia ada tips kan? Tips dia apa? Suka. S-U-K-A. 4. Suka. S-U-K-A. S supaya, U untuk, K kerana, A agar. Jadi apa yang sesuai dekat sini sebagai kata hubung? Pandai. Kerana.
Okey, jadi kerana saya akan berusaha bersungguh-sungguh untuk menimba ilmu, kerana dengan ilmu saya akan berjaya dalam hidup di dunia dan akhirat. Okey, kemudian kita teruskan dengan ini dipanggil ini saya akan berusaha bersungguh-sungguh untuk menimba ilmu ni, isi kata hubung dia kerana ni kita nak hubungkan dengan huraian. Jadi kerana dengan ilmu saya akan berjaya dalam hidup di dunia dan akhirat. Ini huraian, start daripada kerana sampai ke akhirat ni huraian. Kemudian kita nak pergi kepada huraian lengkap. Huraian lengkap kita boleh letakkan kata hubungnya dengan kesannya, mulakan dengan kesannya ataupun contohnya boleh juga, akibatnya pun boleh juga. Okey, jadi pilih mana kita nak letak. Ini apa? Kesannya, pandai. Kesannya saya dapat menjadi contoh kepada pelajar lain sebagaimana yang digalakkan dalam Islam. Okey, last sekali kesimpulan. Kesimpulan dia kena ada kalau ustaz memilih untuk letakkan mula-mula sekali kesimpulannya. Selepas kesimpulannya sambung dengan kata dorongan. Apa kata dorongan? Kita hendaklah, kita haruslah, kita perlulah. Jadi selalu ustaz gunakan kita hendaklah. Jadi kesimpulannya, kita hendaklah menuntut ilmu walau di mana kita berada. Okey, kita berada. Ni ustaz tertinggal ni. Di mana kita berada. Okey, kemudian kita nak kena ada juga kata hubung kat situ. Gunakan juga suka. Pilih S U K A. Pilih mana satu? Nak supaya ke? Nak untuk ke? Nak kerana ke? Nak agar ke? Okey, dalam ayat ni yang paling sesuai bermula dengan kesimpulannya, kita hendaklah menuntut ilmu walau di mana kita berada, supaya menjadi umat yang cemerlang dunia dan akhirat. Kita gunakan S, supaya. Jadi alhamdulillah selesai perkongsian ustaz dengan semua pelajar ustaz pada kali ini. Terima kasih kerana hadir dalam kelas ustaz. Assalamualaikum. Jazakumullahu khairan.